Perkara yang kedua, dengan amat sedih, saya ingin menarik perhatian Dewan ini atas satu kezaliman seseorang menteri muda di Sarawak. Seorang ahli politik Barisan Nasional juga, pemimpin Barisan Nasional. Satu kezaliman yang dilakukan terhadap seorang OKU. Datuk Yang di-Pertua, biarkan saya memetik dan membaca satu surat yang dikeluarkan, oleh beliau. Beliau namanya adalah Datuk Mong Dagang, seorang datuk. Dan dia tulis surat ini kepada penolong pengarah pertanian, Jabatan Pertanian Bahagian Sri Aman. Dan saya akan memetik apa yang dia tulis dengan segala hormatnya. Ini adalah berkenaan dengan memberhentikan semua bantuan kerajaan Encik Frusis lebih dari Entulang, Entawang, Sri Aman. Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk. Saya memohon agar semua bentuk bantuan kerajaan yang telah diberikan oleh pihak Tuan kepada Encik Frusis lebih seorang orang kurang upaya OKU dari Entulu, Entawa, Sri Aman selama ini diberhentikan dengan serta-merta. Ini adalah kerana beliau menentang dasar kerajaan dan menyokong secara terbuka calon pembangkang pada pilihan raya umum 2011 yang lepas. Selain itu, beliau juga menyediakan bilik operasi untuk calon pembangkang. Datuk Yang di-Pertua, since when our country has become like that? Bila masa kita sudah sampai tahap ini, kerajaan Barisan Nasional memberhentikan itu wang kebajikan dan subsidi bajar kepada seorang OKU kerana beliau menyokong parti pembangkang. Bukanlah ia telah adalah tertakluk dalam perlembagaan persekutuan bahawa sesiapa pun ada kebebasan untuk nanti ada kebebasan berpersatuan, freedom of association. Kenapa seorang OKU dizalimi kerana dia sokong parti pembangkang? Adakah ini polisi Barisan Nasional? Adakah ini satu Malaysia? Adakah ini rakyat didahulukan atau politik barisan didahulukan? Assembly nak bagi jalan ya sikit. Nak minta penjelasan? Ya, terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching. Untuk makluman Yang Berhormat Bandar Kuching, Encik Frusis ini adalah seorang cacat dan dia telah menerima bantuan kebajikan semenjak 1982. 30 years dia telah menerima bantuan kebajikan daripada kementerian atau agensi kerajaan. Hanya pada pilihan raya umum ke-11 state Adun, dia membuat bilik dia, rumah panjang dia sebagai bilik operasi dan mengibarkan bendera pembangkang. Jadi mengikut apa yang difahamkan oleh saya sendiri, beliau telah menerima lebih kurang 300 sebulan dan juga bantuan-bantuan subsidi daripada Jabatan Pertanian. Oleh kerana beliau adalah penyokong kuat pada masa itu dan sepatutnya pada pendapat saya beliau berfikir dengan niat yang bagus. BN telah bantu dia semenjak 30 tahun yang lepas. Jadi mengikut apa yang saya fahamkan, dia sekarang sudah mendapat lebih kurang RM2,000 sebulan. Kalau mengikut kebajikan, dia telah melepasi garis korang kemiskinan.
Dia mampu berdiri sendiri. Dia mempunyai band, membawa kereta sapu, membawa penumpang. Dato' yang Jadi sudah Ketua, kaya. bolehkah saya berhenti? Jadi apa pandangan kepada itu penjelasan patut atau tidak? This is all bangkun nonsense of the higher degree. Ini kebenaran. Saya dari Seriaman ini. Ini kebenaran ini. Dia masih beliau Frusis lebih masih seorang beliau masih orang Kuching seorang banyak lagi miskin tak OKU. bela. Dan apa kaitan? Apa kaitan di antara subsidi baja dengan pendapatannya? Dan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat dari Sri Aman ini menunjukkan satu pemikiran yang amat dimalukan. Amat malu, bukan malu, amat malu. Oleh kerana dia sokong pembangkang, oleh itu subsidinya dibatalkan. Dan apa yang sebut oleh Yang Berhormat Sri Aman menunjukkan dia langsung tak faham. Langsung tak faham sistem demokratik yang kita mengamalkan. Dia kata itu duit daripada BN. Ini duit daripada rakyat, bukan daripada BN, bukan daripada bapak kamu. Oleh itu, Dato' yang dipetua, apa yang dilaung-laungkan kuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, rakyat didahulukan. Ini semuanya satu pembohongan yang besar. Dan apa yang disebutkan oleh seorang, apa yang dituliskan oleh seorang nanti biarlah saya habis baru saya kasih penjelasan. Oleh seorang menteri muda dan di samping itu seorang menteri senior minister di Sarawak dan sekarang seorang yang berhormat di Dewan ini yang menunjukkan satu sikap yang angkuh. Dan saya ekoran daripada okey, sila. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching. Bagi saya melihat dia beginilah. Itu kesilapan seorang. Memang dia dari Barisan Nasional. Oleh kerana itu tak bolehlah Yang Berhormat Bandar Kuching mengatakan kesilapan seorang itu sebagai kesilapan ataupun kesalahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tak kena mengena dengan satu Malaysia. Sesiapa pun boleh membuat kesilapan. Kalau saya ditanya, saya pun tak setuju. Terima kasih. Itu faham. Kalaulah yang membuat kesilapan, bolehkan kata saya kata. Memang setuju dengan Yang Berhormat dari dari Kapit. Ya, ini menunjukkan seorang politik yang matang. Tapi tadi Kapit kata ini tindakan seorang. Tapi selepas itu, selepas perkara ini dilaporkan dari dalam surat khabar, seorang senior minister di Sarawak, James Masing, apa dia kata? In any organisation, including political parties, we cannot go against our boss. There is a golden rule in life which we must observe. And what he say? What is the rule of life? Jangan lawan tauke. Siapa tu tauke? He is trying to defend an indefensible. Macam apa yang disebut oleh Yang Berhormat dari Kapit ini saya memang terima. Tapi ada seorang menteri muda, seorang ahli Dewan Rakyat. Dan apa lagi? Apa lu mau? Apa Yang Berhormat mau lagi? Apa Yang Berhormat mau lagi? Untuk menunjukkan satu keangkuhan Barisan Nasional. Ya, silalah. Terima kasih Yang Dipertua dan juga terima kasih Bandar Kuching. Sebenarnya saya kagum dengan pendirian Kapit tadi dan memang setuju. Tetapi masalah pokok sekarang tu adalah tidak ada tindakan. Ini yang menjadi masalah. Kapit sudah mengaku bahawa orang yang berkenaan telah buat kesilapan, tetapi kesilapan itu berterusan dan tidak ada tindakan. Ini yang jadi masalah. Masalah pokok. Sekian. Terima kasih, Kopeng.
Minta maaf Dan, lah. ya, minta maaf. Ya, memang minta maaf. Minta maaf adalah satu perkataan yang sama senang untuk diluahkan, untuk dikatakan. Yang amat berhormat Perdana Menteri juga minta maaf beberapa minggu lalu. Dia minta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh Barisan Nasional. Dan adakah yang amat berhormat akan minta maaf kepada Encik Frusis lebih atas kezaliman yang dilakukan oleh seorang pemimpin Barisan Nasional? Akankah beliau akan minta maaf? Jangan sia-sia saja minta maaf dan lupa apa yang kesalahannya yang dilakukan. Apa satu kesalahan dilakukan mesti dibetulkan. Dan kalau yang berhormat dari Kapit yang begitu sincere, prihatin, tak macam yang berhormat daripada Sri Aman yang tidak berperi kemanusiaan, yang zalim itu, bolehkah yang berhormat daripada Kapit mengiru yang amat berhormat Perdana Menteri supaya meminta maaf dan melanjutkan apa-apa subsidi yang diberi kepada Encik Frusis? Bolehkah yang berhormat daripada Kapit buat satu pendirian yang jelas? Dan apa yang dikatakan oleh James Masing itu, Menteri di Sarawak, juga menunjukkan pemikiran Barisan Nasional yang menganggap sendiri Menteri sebagai tauke, rakyat sebagai kuli. Oleh itu, apa-apa pengelewengan, salah guna duit pun tak apa, kerana ini duit dia. Kerana dia tauke, kuli mesti ikut, jangan lawan tauke. Inilah sikap Barisan Nasional. Dan biarlah kita mengira kepada pengundi-pengundi untuk memutus bahawa siapa yang tauke. Adakah menteri yang tauke, Barisan Nasional yang tauke, atau rakyat yang tauke? Perkara Kota Perut, awak yang berhormat anggap sendiri sebagai tauke ke? Ha? Okey, Kapit, saya akan beri peluang kepada Kapit. Kita tidak berlawan. Yang berhormat Bandar Kuching, ini satu kejadian, satu kes, satu saja. Okey, tetapi yang berhormat Bandar Kuching membuat seolah-olahnya begitu besar sekali, diperbesarkan. Satu Malaysia banyak telah membantu rakyat. Rakyat didahulukan. Misalnya BRIM, berbilion kita belanjakan, berjuta orang mendapat faedahnya. Itu begitu besar. Yalah. Yang saya terima, rakyat dapat manfaatkan. Saya terima yang berhormat dari Kapit. Gagasan satu Malaysia rakyat didahulukan. Apa yang saya sebut tadi, bolehkah kesalahan ini, kesilapan ini dibetulkan? Boleh. Itu saja. Boleh. Kalau yang berhormat tanya saya, wait and see. Kalau yang berhormat tanya saya kata boleh. Tapi saya pentadbiran kata tak boleh. Ini pentadbiran yang mewakili Barisan Nasional. Tapi saya juga ingin memaklumkan Dewan ini. Akibat daripada apa yang dilakukan, kezaliman yang dilakukan atas Encik Frusis, kita telah mengutip dermaan melalui internet. Dan 5 hari saja 12,000 sudah kita kutip. Ini menunjukkan ramai Malaysian, ramai daripada rakyat yang masih ada sense of justice. Mereka semua tak kenal siapa itu Encik Frusis, tapi mereka ada satu sense of justice. Oleh itu mereka buat dermaan.